Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar tingkatan 2 yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi untuk kelas tasawur Islam. Hari ini adalah 17 hari bulan. Hari ini adalah 18 hari bulan. Maka pada hari ini kita akan bicarakan tentang tajuk. Tajuk yang digandingkan dengan tajuk yang minggu lepas. Minggu lepas adalah tasawur zuhud, tasawur. Minggu ni kita akan sambung kepada tasawur tawaduk. Tajuk kita ni sebenarnya dalam jumlah yang panjang, iaitu tasawur zuhud dan tasawur tawaduk. Tasawur zuhud kita dah belajar pada minggu lepas dan awak pun dah ditugaskan untuk buat nota peta minda. Maka pada hari ini kita akan sambung dengan tasawur tawaduk. Apakah dia tasawur tawaduk? Definisi tawaduk. Sebelum tu nak beritahu awak, nota tentang pelajaran kita pada hari ini telah Muallim upload dalam dah muat naik dalam Google Classroom dan boleh tengok dan juga boleh perhatilah. Sebab daripada nota ini awak kena buat nota peta minda awak sendiri. Tawaduk adalah kata lawan bagi perkataan takabbur, sombong. Ia berasal daripada lafaz ad-dala'ah, lafaz ad-diya'ah, yang bererti kerelaan manusia terhadap kedudukan yang lebih rendah atau rendah hati terhadap sesama orang yang beriman, atau mahu menerima kebenaran apapun bentuknya dari siapapun asalnya. Maksudnya tawaduk ni bukan sekadar merendah diri. Tawaduk ini adalah orang tu dia boleh menerima, dia boleh kata melebihkan orang lain berbanding dirinya. Walaupun dia layak, tetapi dia lebih mengutamakan orang lain. Yang keduanya, ia juga boleh menerima kebenaran, walaupun yang bercakap tu orang lain, orang kanak-kanak dia boleh terima kebenaran. Tak kira siapa yang bercakap. Itu pun dikira sebagai tawaduk. Nombor 2, seseorang belum dikatakan tawaduk kecuali telah melenyapkan kesombongan yang ada dalam dirinya. Ego, dalam bahasa mudahnya ego lah. Semakin kecil kesombongan ataupun ego dalam diri dia, semakin sempurnalah ketawaduannya, dan begitu juga sebaliknya. Maksudnya kalau orang punya dalam diri dia egonya tinggi, orang tegur dia tak boleh terima, itu maksudnya dia tak tawaduk. Tawaduk ni ialah kalau orang tegur dia boleh terima. Dia tegur orang boleh, tapi bila orang tegur dia boleh terima. Ketawaduan ini bergantung. Kalau kesombongan ataupun ego dalam diri ni tinggi, maka tawaduknya rendah. Kalau dalam diri ni kesombongannya dia punya sifat tu kecil, kecilnya kesombongan dalam diri, ego dia, maka dia punya tawaduknya tinggi. Itu beza dia. Seterusnya, definisi tawaduk pada pandangan ulama. Malah bagi pandangan 2 orang ulama di sini. Yang berbicara tentang tawaduk lah, bagi mudah awak faham. Ahmad Al-Antaqi, seorang ulama, berkata tawaduk yang paling bermanfaat adalah dapat mengikis kesombongan dari dirimu dan dapat memadamkan api amarahmu. Ini tawaduk. Dalam diri dia sombong, ego dia boleh hilangkan. Yang keduanya apa? Dia boleh padamkan api kemarahan. Waktu dia tengah marah tu, dia boleh padamkan kemarahan tu dan jadi lega lah, tak marah. Itu adalah tawaduk. Lepas tu yang dimasukkan amarah di sini adalah marah kerana kepentingan peribadi, yang merasa berhak mendapatkan lebih daripada apa yang semestinya diperoleh, sehingga membuatkannya tertipu dan membanggakan diri. Ini amarah lah. Marah yang tak boleh ni, marah yang tak boleh. Marah sebab kepentingan diri. Kita sepatutnya dapat tapi tak dapat. Contohnya kita dapat pujian, kita sepatutnya kita dapat pujian tapi tak dapat. Ni maksudnya kita marah. Itu marah yang tak betul lah. Marah yang betul, contoh marah Islam dicaci, Rasulullah dikutuk, itu kita marah terhadap tu, itu marah yang betul. Marah ni perlu, tapi jangan langsung tak ada marah. Orang kutuk Islam pun kita diam je kan. Itu bukan marah yang sepatutnya lah. Kita bicarakan bab ini dalam bab apa? Dalam sifat mazmumah dan mahmudah yang lepas. Kemudian pandangan Imam Ghazali. Imam Ghazali rahimahullah memberi nasihat agar kita jangan sampai melihat diri kita lebih baik. Kita tengok orang lain ni buruk. Lagi teruk, kita mengangkat diri kita dan kita merendah-rendahkan orang lain. Ini yang tak betul. Ini yang tak elok. Ini yang dirasakan Imam Ghazali. Kalau boleh, kita kena
Jangan nampakkan diri kita hebat. Jangan sangka kita hebat. Bila kita anggap diri kita hebat, maka kita nak apa yang kita cakap didengar, kita nak pendapat kita didengar, kita nak apa yang kita suruh orang buat. Itu jadinya itu adalah yang tak baik lah. Yang tak baik untuk diamalkan. Kerana kebaikan yang hakiki adalah daripada penilaian Allah. Allah menilai lagi hebat. Maka kalau Allah nilai itu pada penilaian Allah, apa tindakan kita tu, maka yang apa yang kita buat ni Allah yang menilai, bukannya manusia. Bukan diri kita sendiri yang menilai. Yang menilainya adalah Allah SWT. Di mana Allah nilai kita punya amalan, kita punya kebaikan di mana? Di akhirat kelak nanti, dihisab. Dan itu ada perkara yang ghaib, tak ada siapa tahu. Maka biarlah apa yang kita buat ni Allah nilai, bukannya manusia. Okey. Hal itu tergantung dengan keadaan bagaimana keadaan kita waktu kita meninggal nanti. Bila kita meninggal tu kadang-kadang, bila kita nak meninggal dunia tu, bila kita meninggal nanti, bukan nak meninggal, kita meninggal dunia nanti, ketika itu kita akan nampak kadang-kadangnya balasan pada amalan kita ada ketika kita meninggal dunia. Baik ke, buruk ke, sebab tu orang doa selalu kan, Allahumma zuni husnul khatimah, janganlah berikan aku, ya Allah berikan aku mati yang baik, bukannya mati yang buruk. Itu mestinya. Okey, seterusnya. Definisi tawaduk pada Imam Ghazali tambahan ni awak boleh baca. Kemudian dalil tawaduk. Dalil tawaduk yang pertamanya daripada surah An-Nisa ayat 28. Yang bererti kerana manusia diciptakan dalam kurungan bersifat lemah. Itu menunjukkan apa? Kita ni melemah. Kita ni adalah hamba. Hamba itu sifatnya lemah. Kita memerlukan Allah untuk bergantung. Sebab tu bila kita sifat lemah tu, kita kena bersifat tawaduk. Yang kedua surah Luqman. Ini surah yang paling famous lah. Surah yang bersifat mendidik. Ayat 18 hingga 19. Yang bermaksud, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia kerana sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Maksudnya? Maksudnya ialah, kalau difahamkan, Allah menyarankan kepada manusia supaya, kepada hamba-Nya, supaya jangan sombong. Betul kan? Sombong tadi adalah tawaduk. Tawaduk ni merendah diri. Maksudnya bila itu sombong, kita tidak tawaduk. Maka dalam ayat ni menunjukkan bahawa Allah mengarahkan pada manusia supaya tidak sombong. Jangan jalan dengan angkuh. Jalan angkuh macam mana? Jalan orang kaya. Macam mana orang kaya? Awak sendiri tahu kan jalan orang kaya macam mana. Kemudian kerana apa? Allah tak suka orang yang sombong dan orang yang membanggakan diri. Dan sederhanakanlah wasatiyah dalam semua perkara yang kita buat. Sama ada berjalan. Contoh Allah bagi ni, berjalan dengan bersuara, bercakap. Ini contoh paling rendah. Tak perlu pada pakaian, tak perlu apa kan. Maknanya Allah letakkan kat sini bahawa dengan contoh berjalan dan juga suara saja. Itu pun dah rendah perkara yang kita perlu sederhanakan. Bukan kita tinggikan, bukan kita dengan keadaan sombong. Okey. Dalil yang seterusnya, dalil surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, yang bermaksud, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhan, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Siapa kedua-duanya dalam ayat ni? Ibu bapa. Ibu bapa lah yang dia ayat. Maksudnya kata Allah suruh kita jangan sombong kepada mak ayah. Kenapa? Kenapa? Mereka didik kita masa kita kecil. Guru pertama kepada seorang manusia itu adalah ibu bapanya. Maka jangan berlaku sombong. Ayat ni juga tentang tawaduk, rendah diri pada ibu bapa. Dalil yang terakhir surah Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Cara berdoa ni Allah sentuh segi tawaduk kepada doa. Tawaduk ketika berdoa. Maka doa dengan rendah hati. Mohon, ya Allah, aku ni hamba yang banyak melakukan dosa. Ya Allah, aku ni adalah hamba yang selalu melakukan dosa kepadamu, ya Allah, sama ada sedar atau tidak sedar. Maka mohon dengan lembut. Bukan mohon, ya Allah, kabulkanlah permintaanku, ya Allah. Kenapa orang itu dapat apa yang dia nak, kenapa aku tidak dapat nak, kenapa engkau zalimi aku, ya Allah.
Ini doa yang melampaui batas. Yang kalau kita dengar pun bagi orang, kalau orang merayu kat kita, kita takkan tunaikan. Kita akan tunaikan pada orang yang merendahkan diri, okey, kepada kita, dan kita akan tunaikan apa permintaan dia. Kan? Sama juga kalau awak jumpa mak ayah awak. Ayah nak duit ya. Saya tak duit nak sekolah ni. Ayah ni kedekut dah. Ayah nak bagi? Tak. Cara macam mana? Ya. Tak tahu banyak salah kat ayah ni. Maafkanlah saya yang kata saya ni ada masalah sikit, saya nak gunakan duit. InsyaAllah ayah akan berlembut, ayah akan bagi. Sebab tu bukan haja kita imbalan kepada Allah Ta'ala untuk menerima doa kita, malahan manusia pun takkan terima kalau dalam keadaan dia sombong. Okey, seterusnya habis dalil-dalil tawaduk. Aku nak bagi 4. Okey, kalau untuk mengukuhkan diri awak, cari ayat Quran, maka tengoklah ayat Quran macam mana dan hafal. Kemudian contoh-contoh sifat tawaduk. Macam mana sifat rendah diri tu? Okey. Yang pertama, rela tidak duduk di posisi yang posisi yang hebatlah. Contoh, dia layak untuk menjadi ketua kelas, tetapi dia jumpa, dia kata saya tak mampu, ada orang lebih layak. Itu adalah rendah diri, itu tawaduk. Yang kedua, bila jumpa orang ramai, dia yang mulakan bersalam, bukan dia nak tunggu salam. Tapi dalam kes cikgu dengan pelajar, cikgu perlu untuk menggalakkan pelajar beri salam, maka itu juga adab. Itu cerita lain. Ini cerita kadang kita berjumpa kawan, kita beri salam kepada kawan, Assalamualaikum. Itu juga tanda tawaduk. Okey? Kemudian tidak suka pujian dan tidak riak dengan kebaikannya. Yang ni orang yang beramal senyap-senyap. Okey. Kita suka pujian. Kalau boleh, kalau orang puji dia, Allah hebatlah awak ni. Dia cakap apa? Alhamdulillah, ini adalah anugerah Allah. Itu cara orang tawaduk jawab. Bukan kata, well, you know me. Itu adalah ada contoh yang suka pujian lah. Okey. Kemudian tidak riak dengan kebaikan dia. Dia tak tunjukkan, okey, aku buat semalam, aku tolong dia. Aku tolong cikgu semalam. Itu adalah riak. Menunjuk-nunjuk. Orang yang tak tahu jadi tahu. Okey. Kemudian anda kau rumah dah bertemu dengan saudaramu sesama Muslim, menganggap saudaramu itu lebih baik dari anda. Jangan anggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita kena rendah diri kita, biar orang tu lagi hebat. Tak kurang pun, tak rugi kita pun kalau kita merendah diri. Okey, kemudian ini soal pakaian. Berpakaian sederhana walaupun mampu pakaian mewah. Duit banyak orang kaya, tapi pakai macam biasa juga. Okey, pakai macam biasa, tak perlu mewah. Okey, tudung pun tak sampai 5,000 selai. Tudung biasa-biasa kedai, padahal dia mampu untuk beli tudung 5,000. Tapi sebab kita tawaduknya dia, maka dia tidak bermewah. Okey. Yang ketiga, yang seterusnya, yang ketiga, yang seterusnya, memenuhi undangan tanpa melihat siapa yang mengundangnya. Kan ada orang memilih siapa yang undang aku ni. Orang biasa-biasa ni, tak payah pergi lah. Siapa yang undang aku ni? Datuk. Kita pergi, ada dah nama. Pergilah kenduri kahwin Datuk. Sebab apa? Nanti boleh masuk khabar kan, masuk Facebook. Sekarang Facebook viral dekat Instagram dan sebagainya. Okey, yang terakhir, contoh yang terakhir ialah menerima nasihat yang baik daripada seseorang tanpa melihat siapa yang menyampaikannya. Kalau ada pernah ingat dalam sejarah bagaimana Sayyidah Umar Abdul Aziz ditegur oleh seorang kanak-kanak. Seorang kanak-kanak tegur dia benda yang baik, maka dia terima teguran itu. Bukan dia bunuh, macam bukan dalam kisah apa? Kisah Hang Nadim dengan Todak. Okey. Hang Nadim cadangkan supaya satu ketika Singapura ni diserang oleh Todak. Todak melompat, membunuh orang-orang yang berada. Maka masing-masing mencadangkan supaya pembesar ketika itu mencadangkan supaya apa? Supaya diletakkan batang tubuh manusia untuk menjadi penghalang kepada Todak tadi. Maka ramai yang mati. Maka Hang Nadim ketika itu budak lagi mencadangkan kepada sultan supaya meletakkan sebagai ganti kepada batang tubuh manusia dengan batang pokok pisang. Tindakan itu diikuti dan berjaya menghalang Todak tersebut. Tapi ada orang yang tak puas hati membunuh Hang Nadim itu. Itu cerita lah. Maka kena terima.
Walaupun yang bercakap tu adik kita, kena terima. Lagilah kalau bercakap tu orang lebih tua. Mak ayah kita, guru kita, terima nasihat. Jangan tengok siapa yang bagi nasihat. Okey? Unzur ma qala wala tanzur man qala. Tengoklah kepada siapa, apa yang dikatakan, bukan tengok kepada siapa yang bercakap. Okey? Itu antara contoh-contoh sifat tawaduk. Kita teruskan. Okey, keutamaan bersifat tawaduk. Kenapa kena bersifat tawaduk ni? Yang pertama sebab sifat tawaduk ini tidak akan buat kita rendah di mata orang. Malahan sifat tawaduk ini akan menjadikan kita punya darjat lebih tinggi. Sebab apa? Kita dalam keadaan kita mampu sekali tapi kita mampu merendahkan diri kita. Ini adalah yang pertama, keutamaan dia. Maka bukannya kita rendah diri itu, kita punya kedudukan di mata masyarakat akan semakin rendah. Tak, kita akan tinggi sebenarnya. Sebab apa? Orang akan menilai pada ketawaduan kita itu. Okey, kemudian tawaduk juga adalah sifat para rasul. Para nabi bukan juga selalu rendah diri. Padahal mereka adalah manusia pilihan Allah. Nabi sendiri rendah diri, lagilah kita sebagai manusia biasa yang tak ada apa-apa ni. Bajet macam power lah, gangster. Padahal kalau Allah jentik saja mati. Tak payah nak sombong-sombong kat dunia ni. Okay? Kemudian keutamaan yang ketiga adalah kedudukan tinggi. Macam yang pertama tadi lah. Yang pertama tadi kita kata sifat tawaduk kita tidak akan merendahkan diri kita. Yang ketiga, kedudukan kita di mata masyarakat akan semakin tinggi. Kita seorang pelajar, guru akan lihat kita adalah pelajar yang sopan, yang beradab. Maka pada guru orang ni hebat. Imam Syafi'i berkata dalam dalil tawaduk, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Dan orang-orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaan. Jangan tunjuk, aku ketua kelas tu. Aku pelajar terbaik kat sekolah ni. Jangan cerita kat orang. Orang sama tak tahu pun. Tahu-tahu, ni insan hebat. Susah nak buat ni kan. Maka boleh amalkan. Okey, dan yang keempat, keutamaan tawaduk ialah jauh dari laknat Allah. Kata Sufyan bin Uyainah berkata, siapa yang maksiatnya kerana syahwat, maka taubat akan membebaskan dirinya. Buktinya sahaja Nabi Adam AS bermaksiat kerana nafsu syahwatnya, lalu dia beristighfar, Allah ampunkan dosa-dosanya. Tapi kalau maksiat itu disebabkan sifat sombong, lawan pada tawaduk tadi, maka dia kata tadi Allah akan melaknat, Allah akan menimpanya. Ingatlah kenapa? Iblis itu dihalau daripada syurga sebabkan apa? Kesombongannya. Kesombongan apa? Dia tak nak sujud kepada Adam atas perintah Allah SWT. Allah akan melaknatnya. Seterusnya. Habis tentang keutamaan. Kenapa kita perlu bersifat tawaduk? Yang terakhir, kita melihat bahawa apakah kesilapan ataupun salah faham masyarakat tentang istilah tawaduk ni. Yang pertama, merendah diri dalam menuntut ilmu. Merendah diri dalam menuntut ilmu sehingga tidak mahu mengutarakan pandangan yang bernas kerana faktor kekurangan diri. Kita pelajar miskin atau pelajar yang besar sebabkan kita takut nak menyatakan ilmu, pandangan kita. Padahal kita ada keupayaan, idea kita bernas. Walaupun orang tak pernah dengar idea kita, tapi kita ada hak untuk menyatakan pandangan. Kalau pernah ingat macam mana Sayyidina Salman Al-Farisi mencadangkan dalam perangan Handak, menggali parit. Ketika itu idea itu tak ada orang pun yang pernah mengalaminya. Bahkan di dunia Arab tak pernah lagi ada peperangan yang menggunakan istilah menggali parit. Maka idea Salman Al-Farisi ini didengar. Maka itu yang perlu sebab dia ada idea. Kalau orang yang merendah diri yang melampau, inferiority complex disebut, maka dia tak mampu untuk menyatakan idea. Ini adalah merendah diri ataupun tawaduk yang salah. Kemudian yang kedua, tidak menunjukkan keizaan Islam. Kita mampu menunjukkan Islam itu hebat. Menunjukkan Islam sebab Islam itu disebabkan melalui hal kita, keadaan kita. Tunjukkan Islam ni hebat kepada manusia yang berada di sekeliling kita. Jangan zamannya ini yang tawaduk yang salah, kita rendah diri sampai kita takut nak tunjukkan kehebatan Islam. Yang ketiga,
Kalau kita ada kelayakan, kita ada keupayaan untuk memamerkan kebolehan kita. Kita tak perlu nak rasa tawaduk di situ. Tak payah nak rasa tawaduk. Tak apa maklim. Padahal maklim tahu awak hebat. Contoh awak orang yang boleh bertaranum dengan baik. Ketika itu cikgu-cikgu suruh awak menyertai pertandingan. Awak pun kata tak payahlah maklim, orang lain lebih layak. Itu bukan tawaduk yang betul. Sedangkan awak bila awak baca Quran, awak baca ni, awak boleh menaikkan izzah diri awak ke kehebatan diri awak dan kehebatan sekolah awak, kehebatan kehebatan Islam itu sendiri pada mata umum. Maka kalau ada kebolehan, tunjuk. Bukan rendah diri tanpa kita takut nak tunjuk pada orang. Okey, itu bukan disebutkan riak, itu adalah kebolehan. Yang salahnya kita berdiam diri, kita tak nak tunjukkan keizzahan kita. Okey, yang keempat, yang terakhir. Okey. Kadang-kadang bila sebabkan tawaduk ini, salah faham masyarakat, sebabkan dia rendah diri sampai dia malas nak buat sesuatu. Okey, dan dia riyadha. Padahal dia hebat. Islam, contoh Islam tu hebat. Tapi sebabkan kita rendah diri, tawaduk melampau, yang salah faham tawaduk tadi, kita sampai tahap menyebabkan masyarakat Islam ni malas berusaha dan malas untuk terkehadapan. Sepatutnya Islam, pelajar agama macam awak juga kena tunjukkan kehadapan, kena terkehadapan. Dalam masyarakat kena tunjukkan kita ni hebat. Okay, pelajar seagama bagus macam ni, tunjukkan. Itu dalam konteks sekolah. Dalam konteks negara, orang Islam, masyarakat Islam kena tunjukkan kehebatan mereka supaya dapat bina tamadun lagi baik. Macam kita lihat sebelum-sebelum ni kan, macam mana tamadun Andalusia, tamadun Baghdad, tamadun Umayyah, dan terakhir Uthmaniyah. Macam mana mereka boleh naik semua ni? Kenapa? Kerana mereka tahu kat mana prioriti tawaduk tu. Tawaduk depan Allah, tapi depan manusia, depan musuh, mereka nampak hebat. Kenapa? Kerana mereka faham ataupun tidak salah faham tentang maksud tawaduk yang sebenarnya. Okey. Alhamdulillah. Dengan penerangan tadi, maka selesailah kuliah kita ataupun selesailah kelas kita berkenaan dengan tasawur tawaduk. Boleh nak minta awak baca, tengok balik nota, dengar balik video ni, dan tugasan awak untuk hari ni ialah buat peta minda macam biasa. Peta minda, nota peta minda dalam buku awak ataupun dalam kertas, kumpul, jangan hilang. Kumpul. Mana tahu nanti naik, awak kena naik sekolah nanti, awak nak cek manakah nota-nota peta minda yang pernah kita belajar yang Maulid suruh. Okey, sekadarnya untuk hari ni. Kita jumpa lagi di lain pembelajaran, insya-Allah. Tabahkan diri kita, kuatkan diri kita. Okey, tanamkan diri kita sifat tawaduk. Okey, tawaduk itu adalah sifat para nabi. Dengar tadi, maka jadikan diri kita orang yang bertawaduk. Itu saja dari Muallim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.